sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wal ulama wasyuhada was salihin wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziran ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza am hasibta ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam
بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du, ya ibadallah, kalian sahabat-sahabat yang diridhai Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tidak ada lafaz yang lebih indah, tidak ada lafaz syukur yang untuk kita rafakkan kepada Allah, melainkan satu lafaz alhamdulillah. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Atas kurniaan Allah, kita hidup, kita sehat, kita makan kenyang, kita tidur lena, kita boleh berjalan, kita boleh bernafas. Dan yang paling teragung, kita dalam agama Islam. Kita berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertuhankan Allahu Rabbul Izzah. Alhamdulillah. Nikmat yang tertinggi, nikmat yang terindah. Moga kita mati dalam iman dan Islam. InsyaAllah ta'ala.
Baik, kita akan sambung. Mungkin hari ini yang terakhir bacaan kita melalui kitab Syama'il Muhammadiyah. Bagi yang mengikuti saya daripada hadis pertama hingga hari ini, tak lagi boleh sama-sama menerima ijazah. Ijazah apa? Kedoktoran ke? Kesyama'ilan. InsyaAllah lah. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan ambil ijazah. Kalau nak surat, kena buat surat lah. No? Nak kena gulung, nak kena pakai jubah, tak payahlah kot. No? Dan memang dah sedia berjubah dah. Ya, Alhamdulillah. Okay, kita tengok nah hadis yang ke-410. Kitab saya muka surat 139. Kitab kita ada 140. Okey, kitab yang warna purple tu berapa? 200? 217. Siapa yang guna taujihat kitab Syama'il hak tebal tu macam Kak Jamilah guna 669. Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita baca dulu nah. Kita tengok hadis dia. Kita ni setiap kali kita baca tentang Syama'il, kita akan raikan hadis. Nah. Sebab apa kita nak raikan hadis? Kerana hadis martabat dia nombor 2 selepas Al-Quran. Barang siapa yang membaca hadis, pahala dia kurang sikit daripada baca Al-Quran. Nah. Jadi dalam majlis ilmu ni, kita mulakan dengan baca Al-Quran, kita ikuti dengan selawat, kemudian kita hiaskan dengan hadis. Sebab itulah dikatakan majlis ilmu itu adalah satu taman di antara taman syurga. Tambah surah hari ni, Masya Allah, cantik no? Kapet, lembut, kapet baru. Mungkin ada salah seorang daripada kita yang punya infak sekupang 2. Bermegahlah bahawasanya Allah Ta'ala akan hampar kapet merah untuk kamu di mahsyar nanti. InsyaAllah Ta'ala kapet Allah itu lebih lembut, lebih indah, lebih sedap dipijak. Mudah-mudahan bangun di padang mahsyar nanti ada red kapet Allah Ta'ala hamparkan untuk orang yang berinfak. Jadi jangan kedekut. Jangan kedekut, insyaAllah. Okay. Hadis yang ke-410. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Ibnu Abi Adi wa Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf bin Abi Jamilah an Yazid al-Farisi wa kana yaktubu al-masahif qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam zaman Ibn Abbas qala faqultu li Ibn Abbas inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naum. Wa qala Ibnu Abbas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inna syaitana la yastati'u an yatashabbaha bi. Faman rani fi naumi faqad rani. Hal tastati'u an tan'ata hadha ar-rajul alladhi ra'aitahu fi naum? Qala na'am. An'atu laka rajula baina rajulain jismuhu wal hammuhu asmaru ilal bayad akhalul ainain hasanul dhahik yamilu dawairil wajhi mala'at lihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi qad mala'at nahrahu qala Auf wala adri ma kana ma'a hadha an-nafsi. فقال ابن عباس لو رأيته في يقظتي ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى سقط من هنا كلام طويل من تعريف يزيد الفارسي وغيره. Yazid al-Farisi radhiyallahu anhu menyatakan, aku pernah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu terjadi semasa zaman Ibnu Abbas. Aku pun menceritakan mimpiku kepadanya. Ibnu Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia benar-benar telah melihat diriku. Apakah kamu boleh menyebutkan ciri-ciri orang yang telah kamu lihat dalam mimpimu? Aku menjawab, ya. Dia berada di antara dua lelaki lain. Badan dan kulitnya berwarna putih sedikit, kemerah-merahan. Kelopak matanya seakan-akan bercelak. Dia ketawa dengan sangat baik. Wajahnya tampan. Janggutnya tumbuh dari sini ke sini, memenuhi bahagian atas dadanya. Salah seorang periwayat hadis ini berkata, aku tidak tahu apa yang boleh dibayangkan dari ciri-ciri ini. Kemudian Ibnu Abbas berkata, jika engkau melihat Rasulullah SAW bukan dalam mimpi, nescaya engkau tidak dapat menyebutkan ciri-ciri baginda lebih daripada ciri-ciri yang baru saja kamu sebutkan. Hadis ni kita baca kan? Tadi kita baca kan? Faham? Tak faham, no? Sebab itu saya kata pentingnya berguru. Bila ada guru, gurulah yang akan uraikan kepada kita apakah yang dimaksudkan oleh Yazid Al-Farisi. Yazid Al-Farisi ini adalah seorang sahabat kecil Nabi SAW. Dia pernah bertemu dengan Nabi tapi masa tu dia kecil lagi. Dia tak berapa nak kisah sangat. Dalam hadis ada menyatakan Yazid Al-Farisi ni waktu dia umur 5 tahun kemudian Nabi wafat. Budak 5 tahun tak berapa nak kisah sangat. Muka kawan tu macam mana, kening kawan tu macam mana. Budak 5 tahun. Tapi dia cerita balik. Dia kata, aku pernah bermimpi melihat Rasulullah. Dia cerita dekat siapa? Dia cerita dekat Ibnu Abbas. Siapa dia? Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas. Hadis yang kita baca ni banyak cerita tentang Abdullah bin Abbas. Dia sahabat kecil Rasulullah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masa wafat Rasulullah dia umur 11 tahun. Dan dia di antara sahabat yang didoakan dengan faqih dalam beragama, fasih dalam membaca Al-Quran, alim dalam mentakwilkan ilmu. Dan Abdullah bin Abbas ini digelar dengan ulama sejuta sahabat. Sahabat-sahabat akan pergi rujuk dia untuk nak menyelesaikan permasalahan. Sebab dia kawan dengan Nabi daripada dia kecil-kecil. Dia kawan dengan Nabi, dia ikut apa Nabi buat, dia kata apa Nabi kata, dia mengaku apa Nabi akui. Itu Abdullah bin Abbas. Jadi, bila dia dah ada hubungan yang rapat dengan Nabi, di antaranya dia sepupu anak Sayyidina Abbas. Yang kedua, bukan dia saja sepupu. Mak menakan dia tu, Maimunah, kahwin dengan Rasulullah. Dia boleh tidur bangkit dengan Rasulullah. Jadi dia ni, dia boleh menyifatkan fizikal Rasulullah. Bila Yazid Al-Farisi ni bagi tahu, aku mimpi jumpa Rasulullah. Bila dia bagi tahu macam tu, dia berkata, ini kena bercerita dekat Ibnu Abbas. Betul ke tak betul nak mimpi jumpa dengan Rasulullah? Jadi Yazid Al-Farisi ni nak kepastian bahawasanya betulkah dalam mimpi dia tu, dia mimpi jumpa dengan Rasulullah. Jadi kata Ibnu Abbas betul. Sebab syaitan tidak boleh menyerupai Rasulullah. Kalau kita mimpi jumpa dengan Rasulullah, betul dah? Betul. Cuma Rasulullah akan datang dalam mimpi kita, mungkin dalam keadaan wajah tak siap. Iman kita tak sempurna. Tak siap. Makna dia tak clear. Mimpi jumpa dengan Rasulullah tapi muka tak nampak, mata tak nampak. Iman kita masih lagi kesamaran. Tak clear lagi. Siapa yang boleh mimpi jumpa Rasulullah? Siapa pun boleh. Kalau dia betul-betul nak jumpa. Siapa pun boleh. Tak adalah di antara amalan yang dicadangkan oleh ulama
Rasulullah tak pernah bagi cadangan. Hampa kena buat begini, macam ni. Hampa mimpi ke tak. Dia tak pernah kata. Tak ada hadis yang dibawa datang kata, kalau hampa buat begini, mimpi jumpa Rasulullah. Tak ada. Nah, tak ada hadis sahih. Sahabat pun tak ada kata itu. Cuma ulama lah yang mencadangkan. Nah, berselawatlah seorang ulama di Mesir. Sufyan As-Tuwari. Nah, dia berselawat sehari 30,000 kali. Sehari 30,000 kali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sehari itu, setiap hari. Maka dia tidak mempunyai masa untuk sembang kosong. Bimbang tak cukup. Kalau tak cukup hari ni, esok khabar. Kalau tak cukup esok, lusa khabar. Macam tu dia jadi benda tu wajib kepada diri dia. Bahkan kadang-kadang hampir setiap malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi dia nampak tak lengkap, lagi dia berselawat, lagi dia gandakan amalan. Sampailah dia nampak sekujur tubuh Rasulullah yang lengkap, barulah dia yakin dengan keimanan dia. Sebab kata Ibnu Abbas, jikalau kamu bermimpi jumpa Tok Guru. Kalau kita mimpi jumpa Tok Guru kita, dia mai baju berserabut. Bermakna kita serabut. Kalau kita dengan Tok Guru lah. Macam Syekh Al-Buni dia kata. Anak murid dia bagi tahu semalam mimpi jumpa Tok Guru. Tapi kepala babi. Apa? Syekh Al-Buni kata. Hang punya kepala tu yang babi. Di antara penafsir mimpi lah. Macam tu kalau kita berpeluang mimpi jumpa dengan Rasulullah, kadang hanya dapat bau sahaja. Iman belum sempurna. Itu taraf keimanan. Sampai jumpa dia yang sempurna. Seperti bertemu secara yaqadhah. Apa maksud yaqadhah ni? Macam jumpa depan mata. Kita mimpi, kita tengok dengan mata hati sebab mata kita pejam. Kan? Kita mimpi, orang tidur mata terbuka ke terpejam? Pejam. Habis apa yang dia nampak dalam mimpi? Mata hati dia yang nampak. Tapi kalaulah mata terbuka, itu dipanggil yaqadhah. Bertemu secara nyata. Terbuka mata. Dengan pandangan mata. Yang Yazid Al-Farisi nak cerita, dia tengok dengan pandangan mata hati. Nak cerita, iman dia ni lengkap ke tak lengkap. Siapa yang akan menafsir mimpi dia? Ibnu Abbas. Sahabat yang dikatakan begitu rapat dengan Nabi SAW, yang biasa duduk makan, minum, tidur bangkit dengan Rasulullah. Menyediakan air uduk Rasulullah. Pernah tidur di atas lengan baginda sallallahu alaihi wasallam, menjahit kasut baginda, bawa berebut dengan kawan-kawan nak susun kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara ciri-ciri yang ada pada Abdullah bin Abbas ataupun gelaran yang diberi Ibnu Abbas. Jadi bila dia cerita kata dia jumpa dengan Rasulullah, Ibnu Abbas kata betul. Betul. Aku percaya dekat Yazid Al-Farisi ni. Cerita Sa'ad. Bila dia kata hang jumpa dia, hang cerita Sa'ad. Rupa dia tu macam mana? Nak dengar lah juga. Pasal apa? Yang ni nak mengukur taraf keimanan yang terdapat pada Yazid Al-Farisi ni tadi. Maka Yazid Al-Farisi ni pun bercerita, dia kata. Dia berada di antara dua lelaki lain. Bermakna, Yazid Al-Farisi ni mimpi, Nabi datang dalam keadaan 3 orang. 3 fizikal yang datang kepada Nabi. Dia diapit oleh 2 lelaki lain. Siapa dia? Biasanya Rasulullah akan datang dalam mimpi seseorang kalau dia bawa kawan. Kawan tu ialah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. InsyaAllah. Kan yang kita kata sayap kanan dan sayap kiri Rasulullah. Kalau Rasulullah datang dengan sahabat, 2 sahabat itulah yang akan apit
kiri kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam makam Nabi hari ini baginda ditemani oleh dua orang sahabat kesayangan baginda. Bertuahnya dua sahabat ni nah. Bertuah sungguh-sungguh. Setiap kali orang masuk Raudhah, orang berebut-rebut berdoa, orang berziarah, ada dua sahabat ni. Jumpa doa untuk dua sahabat ni. Dapat doa, dapat salam untuk dua sahabat ni. Bahagianya jadi Umar Al-Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Dan mimpi Yazid Al-Farisi ini juga memberitahu ada dua sahabat ni. Bermakna benar. Nabi sentiasa duduk berdua dengan dua orang sahabat tersebut. Jadi, apa yang dia cerita, dia kata, badan dan kulitnya berwarna putih, sedikit kemerah-merahan. Kita baca Syama'il awal-awal dulu. Nabi ni putih kemerah-merahan. Kita mula baca Syama'il tahun 2016. No? Apa tahun dah? InsyaAllah. Habis ni kita mula balik dah. Kita mula daripada hadis 1 balik. Pasal apa? Pasal kita nak kenal Nabi. Macam mana kita kenal anak kita, kita nak kenal Nabi macam tu. Ha? Kalau kita tak berpeluang bermimpi bertemu dengan dia, mungkin kita berpeluang mengenali dia. Ha? Sejarah fizikal. Orang yang tak pernah baca Syama'il, tak pernah belajar Syama'il, dia tak tahu nak kata betul ke yang tu Nabi, betul ke yang tu Nabi. Ha? Tapi bila orang yang ada Syama'il, dia belajar Syama'il, dia ada ilmu Syama'il dalam diri dia, kalau dia mimpi Nabi, dia akan kata betul yang tu Nabi. Macam tu lah. Ha? Alhamdulillah. Andai kita dipilih, dijemput oleh Allah untuk belajar Syama'il. Jadi kata Yazid Al-Farisi ni, orang dia putih. Putih kemerah-merahan. Dia merah waktu bila? Waktu kena panah. Waktu kena panah. Waktu dia dalam teduh, kulit dia putih bersih. Halus seperti bayi yang baru lahir. Cantik sungguh. Kemudian dia kata, kelopak matanya seakan-akan bercelak. Betul tak? Jika kita bacakan dalam Syama'il Muhammadiyah. Kan? Matanya yang terang sangat suka bercelak. Nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak. Tiada berdaki umpama pantulan perak. Semua sekali. Allahu 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 Allah. Allahu Allah. Habibi Rasulullah. Allah rindunya ya Allah. Rindu tak? Rindu ya Allah. Ya Allah. Dia tu memang dah bercelak. Mata dia memang dah sedia bercelak. Dia suka pula pakai. Dia suka pula pakai celak. Lagi cantik lah no. Jadi apa yang Yazid Al-Farisi cerita ni betul lah. Memang cantik sungguh dia. Dalam putih kemerah-merahan. Mata dia terang. Pasal apa? Anak mata dia hitam. Anak mata dia hitam tu, hitam pekat sungguh. Bulat mata tu. Kan? Kening seakan bersam. Masya Allah. Diceritakan oleh Yazid Al-Farisi. Itu yang disebut, dia kata di sini nahuna kalam mutawil. Dalam hadis ni dia ada kalam panjang lagi. Ibnu Abbas dengar Ghalib sambil menangis. Bila Yazid Al-Farisi ni cerita fizikal Nabi satu-satu menangis.
Hilang rasa rindu, dia pun tak ada gambar. Nak tengok nah. Jadi bila dengar cerita jumpa dia semalam, macam mana dia begini, dia cerita nak. Jadi menangis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Betapa rindunya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia ketawa dengan sangat baik. Nabi bila senyum, dia taklah gelak kah. Lagu kita mengilai macam lansiak tu. Nabi bila senyum kan disebut sebaris gigi di hadapan yang jarang. Berjarak gigi hadapan, cahaya kelihatan. Tak kan? Itu semua syama'il lah tu nah. Gigi depan tu jarang sikit. Bila Nabi senyum, ada pantulan cahaya matahari tu nampak seolah-olah ada satu mutiara yang duduk di gigi tu. Bersinar. Itu keindahan yang ada pada Nabi. Kata Yazid Al-Farisi lagi, wajah dia cukup tampan. Allahu Akbar. Maknanya, aku tak pernah jumpa manusia elok tu, setampan tu, sekacak tu. Aku tak pernah jumpa. Waktu dia jumpa dulu Nabi dia tak pakai sak. Dia tak mukallaf lagi. Dia tak kerti apa. Dia tak pakai sak. Tapi bila dia mimpi benda tu bawa, kita kata angang sampai ke siang berhari-hari. Jadi bila boleh suruh cerita, dia boleh cerita. Suruh cerita, dia boleh cerita lagi. Dan dia kata, janggutnya tumbuh dari sini ke sini. Sini ke sini mana? Dia buat syarat janggut dia dari sini ke sini. Sini ke sini. Kita panggil apa ni? Jambang. Kan? Kita panggil jambang kan? Okey. Nabi ada jambang yang halus. Warna hitam ikal mayang. Rambutnya ikal mayang. Tidak terlalu panjang. Tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Betul? Ya? Dia janggut dia ni tak ada lah merambung. Sampai orang tengok geli-geleman tu. Ada yang kita tengok ni geli kan? Yang duk bayang betul lah. Cantik tersusun. Dia taklah kerinting. Dan tidak terlalu lurus. Tapi cantik tu. Halus. Helaian bulunya tetapkan terus. Halus dia turun. Bila mana Nabi ada janggut berapa? Semua tu Syama'il cerita. Janggut tak sampai 10 kan? Kira dia dijanggut dengan di kepala, baru ada 20. Tu pun dengan sebab apa? Surah apa? Memikirkan surah Hud. Kan? Sebab datangnya surah Hud. Kata Nabi, turun surah Hud, terus aku naik uban. Susah hati. Baca lagi surah Hud? Baca dah. Baca lagi? Baca dah. Kita tafsir dah surah Hud. Dahsyatnya Allah Ta'ala cerita tentang penghuni neraka. So, baca pula. Baca pula Ustazah. Memang kita baca dah. Kami lupa. Saya pun lupa. Kita sama-sama pelupa. Maka bersaudaralah kita dengan saling ingat memperingati. Biar kita tumbuh rambut uban sampai putih pun tak apa. Susah hati. Tang mana Allah nak lempak aku di akhirat nanti. Dikatakan janggut tu memenuhi dada. Maksud dia bukan panjang tu. Dia bila Nabi berdiri ni, Nabi tegak ni nampak sampai terlindung bahagian leher Nabi ni. Nampak kat belah belakang. Halus cantik tu. Tumbuh dia sempurna dari sini ke sini. Dia makna dari sini ke sini. Memenuhi bahagian atas dadanya. Auf, salah seorang periwayat hadis ni. Periwayat hadis ni duk dengar sama cerita Yazid Al-Farisi. Dia berkata,
Aku tak tahu apa yang boleh dibayangkan dari ciri-ciri ini. Betul kan? Tanya Yazid Al-Farisi kepada Auf ni. Betul tak? Betul tak macam tu? Kata apa Auf? Tak tahu. Dia kata, aku pun tak tahu. Aku tak pernah tengok di tempat-tempat. Okey. Nabi SAW ni sebenarnya para sahabat tak pernah pandang dia secara tepat. Nah, pasal apa? Malu nak tengok dia. Punya cantik kerana kerasulan dan kenabian dia sampai sahabat malu nak pandang anak mata dia secara tepat. Pandang, tunduk balik. Tengok, tunduk balik. Malu. Adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas berkata, jika engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam mimpi, nescaya engkau tidak dapat menyebutkan ciri-ciri baginda lebih daripada ciri-ciri yang baru saja kamu sebutkan. Ibnu Abbas dia nak mengiyakan, mensahihkan memang betul yang Yazid Al-Farisi ni mimpi jumpa dengan Rasulullah. Betul dia kata. Tapi dia kata, kalau hang jumpa dia secara yaqadhah, secara jaga, macam yang pernah kami jumpa, nescaya yang tak boleh cerita macam ni. Secara terperinci, mata dia macam ni, kening dia macam ni, mulut dia macam ni, tak boleh cerita. Pasal apa tanya dia Faris? Tak boleh nak pandang dia secara tepat. Sahabat-sahabat mana pun, bila menghadap dengan Rasulullah secara yaqadhah, pandang dengan pandangan mata, bukan mata hati, tak boleh tengok Nabi secara tepat. Dia pun malu nak tengok. Malu dengan sebab apa? Sebab segak saja. Sampai nak tengok malu. Kita ni cantik-cantik manusia kita boleh pandang tanpa berkejip-kejip mata. Perhabis. Tapi Rasulullah ni terlalu tampan kacak dia. Sampai sahabat tak sanggup nak pandang dia lama-lama. Tengok sekali, tengok ke bawah. Tengok sekali, tengok ke bawah. Dalam hati sentiasa memuji Allah. Tengok muka Rasulullah, sentiasa puji Allah. Pasal apa? Subhanallah cantiknya. Subhanallah cantiknya. Nah, Masya Allah. Macam manalah makhluk ni, nah. Macam manalah makhluk yang dinamakan Al-Mustafa Syama'il Muhammadiyah ni. Allahu Akbar. Keinginan kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Allah ya Allah. Marhaban ya Rabi'. InsyaAllah. Subhanallah. Nak kan InsyaAllah. Ini Tuhan saja yang tahu. Ada dalam lubuk hati. Kadang-kadang pedih rasa. Boleh jumpa? Boleh. Layak? Tak layak. Hamba tak layak ya Allah. Memikirkan dosa yang terlalu banyak. Yang tak tertanggung. Maka tak layaklah nak menghadap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi teringin tak? Teringinnya ya Allah. Teringin sungguh hati. Masya Allah. InsyaAllah doa-doa pada Allah. Berdoalah pada Allah. Mudah-mudahan ada rezeki. Rezeki insyaAllah. Hadis 412. Haddatsana Abdullah bin Abi Ziyad. Qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'din. Qala haddatsana Ibnu Akhi Ibnu Syihab Az-Zuhri. An ammihi qala. Qala Abu Salamah. Qala Abu Qatadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man rani. Yani fil naum. Faqad rani al-haqq. Abu Qatadah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihat sesuatu yang benar. Siapa yang pernah tengok aku dalam mimpi, bermakna dia memang tengok aku dengan sebenar-benarnya. Kerana sesungguhnya Rasulullah ulang berkali-kali, syaitan tidak boleh menyerupai aku. Okey. Syaitan ni
Allah Ta'ala bagi keizinan kepada dia nak rupa bentuk apa pun boleh. Kadang dia main rupa jadi mak kita. Dia jadi bapak kita. Dia jadi kawan kita. Waktu mana? Waktu kita tidur yang kita merayang, mimpi yang merepek-repek. Mimpi pun ada yang benar. Ada yang dusta. Dan mimpi ada yang dikatakan mimpi itu mainan tidur. Ada juga dikatakan mimpi itu satu petunjuk. Dan mimpi orang awam seperti kita. Maaf saya panggil orang awam. Kalau seandainya ada wali Allah, rahimahullah ta'ala. Manalah nak tahu. Sahabat di depan saya ni solehah belaka. Mungkin salah seorang wali Allah. Doalah untuk kemaslahatan ukhwah muslimah sekian. Kita orang awam ni, mimpi kita biasanya tak apa nak percaya sangatlah. Kadang-kadang boleh pakai. Kadang-kadang Allah Ta'ala hantar macam satu petunjuk. Aku mimpi gini. Dalam seminggu nak jadi kes ni. Adalah main mimpi tu. Tapi tak apa nak percaya dekat mimpi. Bila dah jadi kes tu, baru percaya rupanya Allah Ta'ala dah hantar tanda. Ada juga berbentuk petunjuk. Ada yang mimpi merepek. Nak terkencing. Nak terkencing sangat-sangat. Mimpi kencing. Kencing. Itu nama mimpi apa? Mimpi yang nyata. Tidak. Yang nyatanya kencing tilam. Itu mimpi yang paling nyata. Karena kita ni mimpi terkencing. Pergi kencing. Tapi tak keluar. Bagus kalau mimpi pergi kencing tapi tak keluar. Pasal dia tak kencing gila. Kalau dia mimpi dia pergi kencing, dia kencing dah. Siap. Esok kena junjung tilam. Buat dia tilam sprint. Patah kok. Okey. Kita kembali balik. Kepada cerita Qatadah ni lah. Jadi, dia pun bagi tahu dia kata. Rasulullah pun dah tak. Siapa yang mimpi jumpa aku, memang benarlah aku. Syaitan tak boleh berupa bentuk macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit pun dia tak boleh. Pasal apa? Kalau ditanya pada kita, pasal apa syaitan tidak boleh berupa macam rupa Rasulullah? Sama ada rupa betul atau rupa pembohong. Dia tak boleh berupa. Sebab Allah tidak izinkan. Kalau dia main dalam rupa tak betul pun, katalah dia tak boleh merupa Rasulullah. Dia berupa orang lain. Dia main mengaku kita. Kita tak pernah tengok Rasulullah ni. Aku malam mimpi jumpa Rasulullah. Dia main mengaku betul-betul. Padahal syaitan merupa bentuk lain. Syaitan dia tak boleh. Walaupun merupa bentuk hak yang macam lain. Dia tak boleh mengaku. Sebab Allah tidak izinkan. Allah pelihara Rasulullah. Walaupun hang nak buat bentuk kartun. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh dirubah. Itu yang dinamakan syaitan. Dia tak boleh. Kalaulah kita tidur, dia main dalam mimpi kita. Dia kata, akulah Tuhan kamu. Allah. Dia kata, akulah Allah. Kita nak percaya tak? Pasal apa kita tak boleh percaya? Pasal apa? Pasal Allah tak ada rupa. Dia main, akulah Allah. Berimanlah dengan aku. Tak boleh. Sebab Allah tidak ada rupa. Allah tidak ada bentuk. Allah Ta'ala tidak boleh diserupakan. Laisa kamitslihi syai'. Itu saya kata. Kalau dia main, dia kata dia Rasulullah. Itu Rasulullah. Bukan syaitan. Sebab syaitan langsung tak boleh merupa bentuk dia. Ataupun yang hampir serupa dengannya pun tak boleh. Dia kata, inilah Rasulullah. Tak boleh. Itu kita kena tahu. Rasulullah kata, kalau mimpi jumpa aku, betul. Cuma dalam keadaan sempurna ataupun tak sempurna. Maknanya, nampak cahaya sahaja. Nampak bayang saja. Dapat hidu bau saja. Bermakna, iman yang ada dalam diri kita belum lagi sempurna. Itu cara
Cara kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah mengikut tingkatan keimanan kita. Baik, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala haddatsana Mualli bin Asad qala haddatsana Abdul Aziz bin Mukhtar qala haddatsana Thabit an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man rani fil manam faqad rani fa inna syaitan la yataqayyalu bi wa qala wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an min nubuwah. Anas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihat diriku. Kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku. Baginda juga bersabda, dalam mimpi seorang mukmin adalah salah satu daripada 46 bahagian daripada kenabian. Satu lagi hadis. Siapa yang bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, kata Anas. Syaitan tak boleh rupa macam rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi orang mukmin, mimpi orang yang beriman, adalah mimpi yang benar. Sebab dia satu juzuk daripada 46 juzuk kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Faham tak? Tak faham kan? Tak faham tak? Ceritalah, tanya pula. Sebab apa saya suka bertanya? Bila kita tanya, tarik perhatian. Sebab itulah Al-Quran, bila Allah Ta'ala mulakan dengan ayat tanya, dia nak suruh kita ambil perhatian sungguh-sungguh. Apa dia 1/46 ni? 1/46. Ceritanya macam ni. Nabi SAW sebelum dilantik menjadi Rasul, Nabi dilantik menjadi Rasul semasa berusia 40 tahun. 6 bulan sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi bermimpi setiap malam tentang syariat. 6 bulan. 6 bulan bersamaan dengan 46 kali Nabi bermimpi menerima syariat daripada Jibril alaihi salam. Kemudian baru dilantik menjadi Rasul. Orang mukmin, orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, mimpi mereka itu ada mimpi yang benar. Mereka tu 1/46 daripada mimpi yang benar. Baik, cara nak faham. Pak Sumit rahimahullahu ta'ala yang telah kembali ke rahmatullah kan. Di antara mimpi-mimpi dia yang benar, dia ceritakan. Dan cakap-cakap dia tu kita boleh ambil guna pakai. Dia pernah mimpi begini-begini. Kan yang dia pernah bermimpi, dia akan didatangi oleh seorang tetamu jauh. Dia kata. Akan ziarah dia kata. Lepas tetamu tu balik, Pak Sun nanti pulang. Pak Sun pun nak balik. Lepas tetamu tu balik, dia pun mati. Maulana Habib Amin Al-Idris mai daripada Morocco jumpa dia. Lepas tetamu tu balik, tak lama tu dia pun mati. Di antara mimpi yang dia cerita pada isteri dia. Okey. Di antara mimpi-mimpi dia tentang politik negara, benar. Inilah yang dia katakan, mimpi orang mukmin itu benar dia 1/46. Maksudnya dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Tapi dia mukmin. Yang mana mimpi mereka itu boleh diambil pakai. Orang mukmin tidurnya bagaimana? Cakapnya bagaimana? Hidup dia bagaimana? Jadi maka di antara cakap-cakap orang-orang yang beriman ini, hendaklah kita ambil dan guna pakai. Sebab tu bila kita jumpa dengan Tok Guru, mintalah nasihat. Mintalah nasihat. Walaupun dia hanya bagi nasihat dekat kita, bertakwalah pada Allah. Takwa sangat-sangat dah. Khatib atas mimbar tu tiap-tiap minggu. Ya Rabbi, ittaqillah. Ittaqillah. Ba'billah. Kami hidup macam tu jugalah, kan?
Khatib baca khutbah di atas, dia buka handphone. Tak sembang. Buka handphone. Macam sembang lah tu. Tak boleh pun, no? Tak sembang, tak cakap apa. Cakap dengan handphone tu bercakap lah tu. Hari ni terhakis keimanan seseorang itu kerana khatib yang berkhutbah di atas tidak ia ambil indah. No? Buat tak kisah saja. Dan seterusnya Abdullah bin Mubarak berkata, jika kamu diuji dengan dilantik menjadi qadhi untuk memutuskan hukum hakam, maka berpeganglah pada asar, pernyataan dan ketetapan yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat daripada Abdullah bin Mubarak kepada qadhi. Masuk qadhi ni siapa? Pemimpin. Ni hadis habis lah. Hadis 413 tu yang terakhir. Ni adalah nasihat daripada Abdullah bin Mubarak. Siapa dia Abdullah bin Mubarak ni? Dia adalah waliullah. Memberi nasihat kepada kita, andai kamu dilantik menjadi qadhi. Qadhi tu siapa? Orang yang tukang jatuh hukum. Sama ada jadi hakim. Kita mungkinlah tak akan dilantik menjadi ketua hakim negara dah. Kalau nak jadi hakim, nak pergi mengaji pun tak ada dah. Nak belajar undang-undang ni, jenuh mengaji je, no? Kita tengok buku orang yang belajar undang-undang punya tebal-tebal. Habis RM100,000 kot dia ambil kos tu lah. Terus kita kalau nak pergi, mana aku nak sambung belajar, nak jadi hakim. Tak ada aku. Asal-asal cetak dan lah. Tak apalah belajar hadis. Jadi apabila kita nak meletakkan satu-satu hukum, nak mengadili, nak dengar cerita kawan kita sembang berdua. Aku ada selisih faham sikit dengan kau. Adakah patut dia buat dekat aku begini? Itu tak jadi hakim. Dengar. Mendengar. Hampa berdua dulu punya baik macam belangkah. Punya baik. Pergi ke mana pun bersama. Makan sepinggan, minum sekolah. Bila mai berkelahi, kita tengok siapa yang tukang nak bawa cerita buruk. Kita yang duduk di tengah ni nak jadi qadhi ni. Bukan nak hukum pancung siapa-siapa dah. Nak timbang tara. Hak yang tukang bawa cerita buruk, yang tu yang jahat. Yang tu yang paling jahat. Dan aku bukan nak buka aib dia, tapi aku nak cerita kat hang lah. Aku bukan nak buka aib dia, tapi aku cerita lah. Bagi hantang. Hang nampak je lagu tu. Hak tu paling dahsyat. Ambil nyapu rumah tu. Mak saya panggil kipas Shanghai. Ribah lagi. Apa ni? Setan banyak kan? Hang yang jahat sebenarnya. Nasihat Abdullah bin Mubarak. Bila kita nak menghukum satu-satu di antara dua orang yang berlaku perselingkuhan, tengok yang tukang bawa cerita. Kalau dia main cerita hak buruk saja pasal kawan tu, punya lama ambil dengan dia kerana sikit saja punya silap. Duk kejar segala keburukan. Hanglah yang paling jahat. Bila kita belajar hadis, maka kita tahu yang mana benar, yang mana salah. Sebab tu dia kata ambillah asar. Asar di sini maksudnya hadis. Berpandukan kepada hadis Nabi SAW untuk kita meletakkan satu-satu hukum. Jangan ambil guna hukum akal. Aku rasa-rasa lah. Aku rasa tak usah duk rasa. Cari sumber yang sahih. Okay, kita tengok apa kata Ibn Sirin. Hadatsana Muhammad bin Halih, hadatsana Nadhr bin Aun an Ibn Sirin qala hadha al-hadis dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ibn Sirin berkata hadis adalah agama. Maka telitilah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Hadis yang kita baca, semua hadis yang kita baca, tak kiralah sama ada hadis Syama'il Muhammadiyah yang ada sebanyak 413 ini ataupun hadis Matan Arba'in yang kita masih belajar. Ingat dua hadis. Nak habis dah 2 hadis lagi. Esok Matan Arba'in lah. Kita pernah baca hadis-hadis lain. Hadis nasihat. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang kita baca.
Semua itu cerita tentang agama, betul tak? Cerita tentang agama. Dia tak cerita pasal lain, dia cerita tentang agama. Dalam agama itu adanya persahabatan. Dalam agama juga ada permusuhan. Dalam agama ada cerita bab jiran. Dalam agama ada cerita bab tetamu. Dalam agama ada cerita hak kedua ibu bapa. Dalam agama ada cerita hak seorang anak. Betul tak? Semua tu cerita dalam tu. Tapi bila kita belajar hadis, bila kita tak belajar hadis, kita tak tahu adakah hadis? Adakah nas? Orang lain suka tanya, apa dalil dia? Kita yang tak hafal hadis ni tengah-tengah lah, nak buat pula dalil. Kalau minta dalil aku tak kerti lah nak buat pula, tapi kan biasalah belajar. Buat pula mai hadis nombor berapa? Tak kerti lah. No, bukan hafiz pun kan. Tapi kami pernah lah belajar. Adalah dalam hadis tu, nanti saat nak kira orang tak tahu mana lagi. Tak tahu mana pun tak apa, sekurang-kurang pernah mendengar. Okey, selesai dah hadis kita ni. Baik, saya tak lagi sambut apa saya kata nak. Kata qabilna nah, saya kata qabilna ataupun qabiltu. Kalau qabiltu saya terima. Kalau qabilna saya terima. Okey? Jawab ramai-ramai nah. Nak jawab qabiltu kan nak jawab qabilna. Okey, kalau nak jawab qabilna kami terima, okey? Ni saya nak bagi ijazah ni, saya terima dari tok guru saya nah. Okey. Dengan ini saya hamba Allah Hasya binti Yaqub mengijazahkan hadis Syama'il Muhammadiyah untuk sama-sama kita beramal dengannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan dia jadi bekalan di akhirat nanti. Ya Rasulullah, kami pernah membaca tentangmu. Kami pernah bercerita tentangmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, kena pancaran ketenangan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tahniah untuk yang istiqamah mengikuti pelajaran Syama'il Muhammadiyah. InsyaAllah. Dengan izin Allah, bulan depan kita mula balik. Boleh kah? Alhamdulillah, kotlah. Boring lah. Rasa boring lah? Tak sabaring ya Allah. Ayah? Terima kasih kerana Ya ke? Alhamdulillah, alhamdulillah lah. Terus istiqamah dalam ilmu Allah. Sekalipun bukan dengan saya, dengan orang lain pun, dengan orang lain pun. Belajarlah ilmu agama selagi ada masa. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Kita ambil sikit petikan Syama'il Muhammadiyah boleh? Boleh? Rindu punya kami kepada bumi Madinah, takkan terubah walau sudah ziarah.
sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Ramai-ramai. Allah, Allah, Ya Rasul. sekali lagi. Allahu Allah. Allah. Habibi Rasulullah, terimalah hadiah imbalan ziarah. Lisan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah di Raudhatul Jannah. Allahu Allah. Subhanallah. Allahu Allah. Allahu Allah. Habibi Rasulullah. Baginda mengenakan Pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Okay. Allahu Allah. Batuk. Allahu Allah. Allahu Allah. Habibi Rasulullah. Sekarang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serem. Sangat putih melepas, Tiada mendaki umpah pantulan perak. Allah, Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas, saling kuat menggenggam. Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Baiklah, dulu lah. Saya tak boleh berkukuk lagi kuat daripada. Minta ampun, minta maaf.
atas segala kekurangan diri. Mudah-mudahan kita bertemu di akhirat nanti di bawah naungan Raudhatul Jannah. Bertemu dan berpisah kita kerana Allah. Sama-sama kita berkasih menyulam rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua nak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nini. Hai. Alamak, tak dengar habaq Cik Nini. Ana pergi umrah tu. Ana pergi umrah tu.